Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Gelombang Kebangkitan Asia karya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tajuk asal buku The ASEAN Renaissance yang diterbitkan pada tahun 1996. Terjemahan bahasa Melayu terbitan Dewan Bahasa, cetakan pertama pada tahun 2024. Siri yang keempat, muka surat 9. Tajuk kecil, Kebangkitan Kembali Falsafah. Sesuatu nahdah, kebangkitan atau renaissance dalam dunia falsafah tidak syak lagi akibat daripada pertembungan bermakna antara intelektual Asia dengan Barat. Muhammad Iqbal, penyair Islam dan tokoh karyawan terbilang, menjadi contoh. Beliau menggarap falsafah dan doktrin Barat yang banyak mempengaruhinya, sambil berusaha menyebarkan pandangan Islam ke dunia Barat. Syarahan beliau di Madras, Hyderabad dan Aligarh, yang kemudiannya dibukukan dengan judul The Reconstruction of Religion Taught in Islam, membayangkan keberanian dan kesungguhan beliau menyelami falsafah Barat hingga ke dasarnya dan berusaha untuk membina ilmu kalam yang baru, memungkinkan umat Islam berdepan dengan perkembangan terbaru falsafah dan sains. Beliau menyaksikan bagaimana jiwa dunia Islam bergerak menuju ke Barat. Tiada salahnya pergerakan tersebut, kerana dari segi aspek pemikiran, kebudayaan Eropah merupakan perkembangan pada tahap terpenting kebudayaan Islam. Namun, kebimbangan kita ialah silau luaran kebudayaan Eropah boleh melemahkan pergerakan tersebut dan kita akan gagal menyelami hakikat sebenarnya kebudayaan Eropah. Rujuk perkara 7, Muhammad Iqbal, 1958, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, disunting dalam catatan oleh Syekh Muhammad Ashraf, Lahore, Muhammad Ashraf. Iqbal merupakan orang Asia pertama pada zaman moden yang memanfaatkan dialog falsafah. Sehingga hari ini sebahagian daripada pemikiran dalam reconstruction masih membingungkan umat, dan sebahagiannya berpendapat beliau terlalu dipengaruhi oleh falsafah Barat, khususnya aliran-aliran utama pada abad ke-19 Eropah. Tetapi Iqbal yakin bahawa hakikat agama ialah pengalaman kerohanian. Ia perlu diperbaharui dengan menggarap pemikiran semasa, tidak kira daripada mana datangnya. Iqbal memang mahukan umat Islam menyelami falsafah Barat, tetapi pada ketika yang sama, beliau turut mempelopori penemuan semula kekayaan tradisi falsafah Islam selepas Ibn Sina. Pemikiran Ibn Sina terus subur dengan pengarahan baru selepas diserang oleh Imam Al-Ghazali, khususnya falsafah Ishraq, iaitu penemuan oleh Suhawardi dalam Maqtul, dan Mula Sadra yang melakukan sintesis agung terhadap segala aliran pemikiran Islam sebelumnya, iaitu kalam, mazhab Masya'i, peripetik, Ishraqi dan tasawuf. Iqbal cukup sedar bahawa umat Islam berada dalam kebingungan sewaktu berhadapan dengan pemikiran Barat. Beliau juga insaf bahawa tugasan beliau adalah untuk memimpin mereka kembali ke pangkuan Islam. Tetapi ia bukan untuk membenarkan segala kepincangan, malahan untuk melancarkan pembaharuan dan nahdah, kebangkitan atau renaissance. Hal ini jelas diungkapkan dalam Ashrarul Qudi, rahsia-rahsia diri. Katanya, maksud, aku akan bawa kembali si pengembara.
dan membakar si pemerhati dengan api kegairahan, dan mara memacu kehaluan baru, dan menjadi pemuka semangat baru. Rujuk perkara 8, Muhammad Iqbal dalam The Secret of the Self, Rahsia Diri, School of Islam, Social Science, Virginia, Amerika Syarikat. Hal yang dilakukan oleh Iqbal untuk umat Islam dilakukan juga oleh Radhakrishnan, muasirnya, untuk agama Hindu. Tulisan-tulisannya bukan saja menonjolkan kejayaan dan keragaman aliran falsafah India, malah menjelaskan peri pentingnya hal tersebut dimanfaatkan dalam zaman moden. Falsafah India penting kerana ia hasil renungan manusia yang berterusan sejak zaman purba sampai sekarang. Radhakrishnan menekankan betapa pentingnya memanfaatkan falsafah dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menegaskan, maksudnya, akhirnya nasib sosial dan politik beberapa bahagian dunia bergantung kepada pemikiran falsafah dan agama dan cita-cita murni umat manusia. Masa depan tamadun bergantung kepada penghidupan semula kesedaran, kerohanian dalam hati dan akal manusia. Rujuk perkara 9, Radhakrishnan, Sabefali dan Moore, Charles, edisi 1957, A Source Book in Indian Philosophy, New Jersey, Princeton University Press, halaman 300. Usaha untuk mencari titik pertemuan dan sintesis antara falsafah Asia dengan Barat terus menguasai pemikiran Asia daripada berbagai agama. Di Jepun, Nishida Kitaro 1870 sehingga 1945 mengasaskan aliran falsafah Kyoto untuk mengadakan dialog peradaban, terutama antara pemikiran rohaniah Asia Timur dengan falsafah dan pengalaman beragama di Barat. Rujuk perkara 10. Kiji Nishitani 1983, Nishida Kitaro, diterjemahkan oleh Yamanoto Keishiku dan James W. Hasek, Berkeley University of California Press. Filosof Jepun Nishitani Keiji menggambarkan dinamik dalam kebangkitan budaya besar itu sebagai berikut: berjuang untuk memperdalamkan kesedaran diri mereka dan pada masa yang sama untuk memahami makna kita hidup. Apa yang kita cari ialah penumbuhan seni, sejarah dan falsafah yang dapat merangkum dunia. Kesedaran baru yang mencerminkan kesedaran bahawa orang Asia di samping perlu mengenal Barat juga perlu saling mengenal dalam kalangan mereka. Sarjana dan ahli filologi Jepun, iaitu Toshihiko Isuzu, iaitu buku yang kita baca sebelum ini, karya seorang muslimah Jepun. Ini ialah salah seorang tok guru beliau, iaitu Toshihiko Isuzu, yang mengkaji mengenai kesufian dalam Islam. Membuat kajian berharga tentang kerohanian ahli sufi besar, iaitu Ibnu Arabi, dan ahli falsafah Taoism, iaitu Chuang-Tzu, yang membawa kepada penemuan metafilosofi, iaitu kesatuan hakikat falsafah kepada semua falsafah timur. Hal ini sekaligus menyangkal Asia. Oleh sebab kepelbagaian agamanya sudah pasti mempunyai kebudayaan yang saling bertentangan. Perkara 11. Isuzu Toshihiko 1983, Sufism and Taoism, Berkeley University of California Press. Lihat juga edisi 1994, An Analysis of Wahdah al-Wujud toward Meta-Philosophy of Oriental Philosophy dalam Creation and the Timeless Order of Things,
Aslan White Cloud Press. Penemuan ini turut ikut menjadi mangkin kepada gerakan pemikiran dan kesedaran tentang betapa perlunya bangsa-bangsa Asia saling mengenal seperti pentingnya mereka mengenali Barat. Sekian, kita akan sambung di lain masa dan tempat dalam tajuk kecil Keragaman Budaya. Terima kasih.